Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Kita sambung lagi kuliah tadabbur kita, muka surat 23. Bermula daripada ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikullin wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap millah itu ada arah, ada kiblat yang dihadapkannya. Maka berlomba-lombalah kamu kepada kebajikan. Di mana saja kamu berada, Allah Ta'ala akan mendatangkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah SWT Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ayat yang kita baca ni masih lagi cerita tentang kiblat, yang mana ciri penting agama Nabi SAW yang berasaskan kepada millah Nabi Ibrahim, iaitu menghadap wajah ke arah Baitullah semasa bersolat dan juga tawaf di Baitullah. Jadi orang-orang ahli kitab, seperti mana yang telah kita baca dalam beberapa ayat sebelum daripada ni, mereka mengetahui bahawa kiblat itu adalah ketetapan Allah SWT, dan mereka telah menyembunyikan dan Allah Ta'ala telah zahirkan kiblat yang sebenar, bukan menghadap ke arah timur ataupun barat, timur dan barat Masjidil Aqsa, tetapi adalah menghadap ke Baitullah, Kaabah di Mekah. Jadi masing-masing daripada umat tu dia ada kiblat. Maknanya di sini kira-kira berlepas dah, berlepas diri dah. Maknanya kamu kena tetap teguh di atas millah Nabi Ibrahim dengan cara menghadap kiblat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bila telah jelas kepada kamu kiblat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka tak ada masa lagi dah untuk kamu terus dalam keadaan berpolemik, berikhtilaf tentang arah kiblat. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang beriman supaya berlomba-lomba segera kepada benda yang telah jelas, iaitu semaya itu kena menghadap ke arah Baitullah. Sebab apa? Sebab bila telah jelas kiblat tu, maka hendaklah kamu berlomba-lomba, jangan berlengah lagi dalam melakukan kebaikan. Jadi Allah SWT sebut di sini, menghadap kiblat itu mengandungi kebaikan-kebaikan. Maknanya kebaikan itu sendiri apa? Kebaikan yang berasaskan kepada menghadap kiblat yang benar, menghadap kepada Kaabah Baitullah. Dengan cara mana? Dengan cara semaya pun di situ, tawaf pun di situ. Segala kebaikan-kebaikan itu dia terletak pada kiblat yang benar. Itu umat Islam kena bersatu di atas kiblat yang benar, jangan terlibat lagi ataupun jangan diganggu gugat lagi oleh ahli-ahli kitab yang tidak suka kepada orang beriman ni menghadap kiblat yang betul. Sebab apa? Sebab bila kiblat sudah salah, maka amalan-amalan pun rosak juga. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana sahaja engkau keluar, tak kiralah, maka hadapkanlah wajah engkau itu ke arah Masjidil Haram. Seperti ayat ni kita telah baca dah, dia ada pengulangan 3 kali. Masing-masing itu dia ada maksud dia. Jadi di mana sahaja kamu keluar dan tiba waktu semaya, dan kamu semayalah di mana-mana. Sebab apa? Sebab dari segi tempat, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah ditetapkan untuk aku ni, bumi ni tempat semaya, dan boleh bertaharah, bersuci, bertayamum dengan tanah itu. Jadi mana-mana tempat boleh semaya, tidak terikat dengan masjid. Jadi bila mana kamu keluar dalam keadaan tidak lagi menghadap ke Baitullah, maka kamu kena hadap ke arah Masjidil Haram. Jadi hukum untuk Nabi, bila mana Nabi menghadap, Nabi berada di Baitullah, Nabi kena hadap Baitullah. Kita telah bicara dah, wattakhudhu
min maqami Ibrahim musalla, hendaklah kamu jadikan maqam Ibrahim tu tempat semaya. Maknanya sekeliling Kaabah tu secara umumnya adalah tempat yang mana Nabi Ibrahim pernah berdiri untuk pasang bata-bata. Jadi di sekeliling tu kamu boleh semaya. Maknanya itu hukum semaya di Masjidil Haram. Wa min haitsu kharaj, bila kamu keluar contoh berhijrah, maka tidak dapat lihat lagi Masjidil Haram, maka arah Masjidil Haram. Begitu juga bila keluar musafir, maka hukum dia tetap menghadap Baitullah juga, itu menghadap arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, sesungguhnya menghadap ke Baitullah ini adalah satu kebenaran daripada Allah Ta'ala. Yang ini kebenaran daripada Allah Ta'ala yang selama ini telah disembunyikan oleh ahli kitab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah SWT tidaklah alpa daripada apa yang kamu buat. Maknanya kamu orang-orang ahli kitab, ia telah menyembunyikan kiblat yang sebenar, adalah kamu berwaspada. Bila-bila masa sahaja Allah SWT akan mengambil tindakan terhadap perbuatan kamu itu, kitmanul haqq, menyembunyikan kebenaran. Kemudian pengulangan yang ketiga, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, di mana sahaja kamu keluar maka hadapkanlah wajah engkau itu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Hal ini bila diulang kali ketiga, maka ini menandakan bahawa kiblat Nabi SAW ni dia tidak akan mengalami perubahan, tidak akan patah balik menghadap ke Baitul Maqdis, tidak mansukh, tidak berubah. Mana Allah Ta'ala jamin ketetapan menghadap kiblat ke Kaabah tu, bila mana itu adalah al-haq, al-haq daripada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan berubah. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, maknanya amartukum bidzalika, aku perintahkan kamu dengan demikian itu supaya tidak akan ada sebarang hujah ke atas kamu bagi orang ramai. Maknanya orang ramai di sini ahli kitab. Maknanya bila aku telah arahkan kepada kamu berkali-kali menghadap ke Baitullah, dan itu adalah kebenaran daripada Allah Ta'ala, maka tidak ada satu pun, tidak meninggalkan sebarang ruang untuk menjadi hujah kepada orang-orang ahli kitab, yang mana tak ada alasan dah, tidak ada alasan dah, qat'ul hujjah, mana tak ada alasan dah untuk orang Yahudi kata kiblat sebenar menghadap Baitul Maqdis ke arah barat, musyrik Nasara kata ke arah timur. Tak ada dah ruang nak kata lagu tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menegaskan berkali-kali, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Hak mana orang-orang zalim ni, ia menentang engkau, ia sentiasa cari alasan. Yang mana cara zalim mereka ni, mereka nak menimbulkan taskik, meragukan dalam hati orang-orang beriman dengan cara serangan pemikiran, supaya mereka ni sentiasa tidak puas hati dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi li'alla yakuna linnas ni kira-kiranya hikmah yang keempat daripada tahwil kiblat. Jadi kita telah sebut dah kemarin dah. Illah, sebab yang pertama kepada tahwil kiblat itu, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, ayat 142. Kemudian hikmah yang kedua, illa lina'lama man yattabi'ur rasul, Allah Ta'ala nak tengok, nak zahirkan, nak bezakan hak mana ikut Nabi, hak mana munafik akan nampak dah munafik dia. Dan Allah Ta'ala kata dalam ayat 144, ilah yang keempat tu, itu liya'lamu annahu al-haqqu min rabbik, untuk menegakkan hujah ke atas orang-orang ahli kitab bahawa memang kiblat menghadap Baitullah ni adalah kiblat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu adalah perkara hak, perkara yang sebenar. Jadi di sini li'alla yakuna linnas, dalam ayat yang ke-150 ni,
Maknanya qat'ul hujjah, memotong hujjah. Tak ada lagi dah alasan kepada ahli kitab. Bila telah jelas kepada kamu perkara kiblat, dan kebajikan itu terletak pada menghadap kiblat yang betul dengan cara semaya, fala takhshawhum wakhshawni. Bila telah tegak dah hujah bahawa inilah kiblat yang sebenar, maka jangan lagi kamu takut bimbang kepada mereka itu ahli kitab. Tetapi naklah kamu takut pada aku. Takut pada aku ni, takut kamu terheret lagi dalam perdebatan polemik dengan ahli kitab tentang masalah kiblat, sehingga kamu pun tidak dapat semaya dengan cara yang betul. Wali utimma ni'mati alaikum, supaya sempurna nikmat aku ke atas kamu. Maknanya kamu dengan beribadat atas kiblat yang benar, kiblat yang betul seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT, berarti telah sempurna nikmat beragama. Betul molek mengikut agama, mengikut seperti mana Nabi Ibrahim bawa itu. Dan perkara yang ketiga di sini, wala'allakum tahtadun, maka kamu dapat hidayah. Jadi dengan adanya ketetapan kiblat yang benar ini, maka tidak ada sebarang hujah bagi ahli kitab. Kamu dapat beragama dengan cara yang betul, itu adalah satu nikmat yang besar. Dan kamu mendapat hidayah. Maknanya kamu bila bermula daripada menghadap kiblat yang betul ni, mudahlah kamu mentaati perintah-perintah Allah Ta'ala. Tidak seperti mana ahli kitab. Ahli kitab ni banyak sombong, sami'na wa asaina. Jadi antara benda mereka engkar pada Allah Ta'ala dalam bab kiblat. Sebab itulah daripada perubahan kiblat mereka ubah semaya itu sendiri, sehingga tidak ada rukuk. Tidak ada rukuk. Jadi hak akhir itu, wala'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sama seperti mana kami telah utuskan kepada kamu seorang rasul. Maknanya dengan pengubahan kiblat ni, kamu mendapat nikmat yang besar. Maka demikian juga kamu mendapat nikmat yang besar juga bila mana Allah Ta'ala telah hantar di kalangan kamu ni, yakni wahai Bani Ismail, Allah Ta'ala telah hantar kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu juga, bukan orang luar, orang Mekah juga. Ini ni kira-kiranya sebagai penerimaan doa Nabi Ibrahim. Dalam ayat yang ke-129, Nabi Ibrahim berdoa supaya bangkit rasul di kalangan anak cucu dia. Jadi sekarang ni kama arsalna, Allah Ta'ala menerima doa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Maka kamu kena ikutlah, kamu kena ikut rasul itu. Jadi di sini ada beberapa perkara ataupun ada beberapa tajuk. Yang pertama, penerimaan doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, targhib untuk ikut Nabi. Sebab apa? Targhib untuk ikut Nabi ni kena ikut Nabi sebab Allah Ta'ala kata kama tu sebagaimana sebagaimana kiblat itu, kiblat yang benar itu satu nikmat, maka demikian juga pengutusan Rasul itu adalah nikmat juga, malah nikmat yang sempurna. Sebab sebagai ahli tafsir kata kaf tu, kazalika tu, dia panggil kaf tamah, sebagai satu kesempurnaan. Jadi kesempurnaan macam mana? Kalau pengubahan kiblat itu daripada kiblat ia menghadap Bait Maqdis pergi balik menghadap Baitullah, itu adalah qat'ul hujjah. Tak ada lagi dah hujjah. Orang Yahudi nak menentang Nabi, itu adalah penyempurnaan nikmat dan juga itu adalah hidayah. Maka begitu juga pengutusan Nabi SAW itu adalah qat'ul hujjah. Orang Yahudi tak boleh nak kata gapo. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad inilah yang tersebut dalam kitab mereka, yang selalu mereka baca. Begitu juga dengan ada Nabi SAW ni, satu nikmat yang besar untuk manusia. Sebab apa?
Allah Ta'ala mengangkat ke manusia itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita nak kira rahmat kedatangan Nabi ni, boleh tahbilal lah buat maulud kita petang ni. Rahmat tu. Sehingga Nabi ni rahmat dia ni fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Nabi kata, pada setiap binatang yang bernyawa, hati yang basah tu, kalau kamu tolong dia, kamu buat baik, dikira sedekah juga. Kucing, anjing, mana tu ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ajaran yang mengubah akhlak sahabat, ajaran yang dapat menghidupkan tamadun. Banyaklah. Wala'allakum tahtadun. Maknanya pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu hidayah yang besar. Kamu dapat hidayah. Maknanya selagi Nabi tak ada, selama itulah penyembahan berhala terus berlaku. Jadi pengutusan Nabi itu adalah membawa hidayah. Jadi kamar tu, makna kamar tu balik kepada li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Wa liutimma ni'mati dan wala'allakum tahtadun. Jadi di sini tugas Nabi yang pertama, yatlu 'alaikum ayatina. Nabi membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Maknanya Nabi baca Al-Quran kepada sahabat. Nabi baca. Kan Nabi baca ni dalam majlis ilmu dia. Orang kata raudah tu tempat Nabi baca Quran dengan hadis lah. Sebab itulah amalan berdasarkan kepada ilmu yang diperoleh di raudah itulah yang membawa seorang itu masuk syurga. Sebab raudah tu mimbar Nabi, tempat Nabi baca Quran, Nabi baca hadis. Jadi ilmu yang diambil di situ dapat membawa ke syurga. Jadi Nabi baca ayat-ayat dalam majlis ilmu dia, baca di hadapan sahabat dalam khutbah dia, secara personal. Dan Nabi baca dalam semayat, ayat-ayat yang Nabi baca dalam semayat, itu sahabat dengar. Sahabat tu ingat surah Qaf, sebab Nabi selalu baca dalam semayat. Wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa kamu, mana membersih diri kamu daripada syirik kepada tauhid, daripada kufur kepada syukur. Wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kepada kamu kitab, kefarduan agama, supaya kamu menjadi orang patuh. Segala syiar-syiar agama, segala perintah-perintah Allah Ta'ala terlaksana. Nabi ajar kepada kamu cara nak semaya, cara nak haji, cara nak puasa. Wal hikmah, dan hikmah, akhlak yang tertinggi, keteguhan dalam ilmu, akhlak yang mulia, mengetahui rahsia-rahsia syariat. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tak pernah tahu sebelum pada ini. Maknanya walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, bila Nabi sudah ajar kepada sahabat dia Quran, hadis, jadi sahabat dapat kefahaman, dapat mengetahui usul-usul dalam agama, maka sahabat dapat berijtihad. Jadi kita kata Quran 114 surah tu je, tak lebih tak kurang, tak bertambah. Tapi masalah ada dalam kehidupan ada semacam. Hadis Nabi terhad setakat yang sahih, yang dibukukan kepada kita, siapa pada kita. Dia ada, kalau hadis sahih daripada Nabi, dia kena ada dalam kitab mana. Hatta dhaif pun dia kena ada dalam kitab juga. Tapi kalau kita kata hadis ni tak ada dalam kitab-kitab ni, cuma kita ambil daripada individu-individu. Ulama tak tu dalam kitab karut. Tak ada. Sebab apa? Kalau gitu kita kata ulama-ulama kita ni tak sudah buat kerja. Imam Bukhari, kemudian imam selepas daripada Bukhari tu, semua tu dia telah kumpulkan hadis-hadis. Orang panggil asrul riwayah. Zaman periwayatan hadis tu maknanya semua hadis-hadis tu kalau ada, yakni ada bersanad. Sanad awak jagalah, bukan sanad dari jenera. Tu tak boleh pakai sanad bila tidur tu, boleh dalam mimpi. Sampai kopi pun Nabi ada galakan. Jadi nak beritahu pada kita bahawa lepas daripada Nabi SAW wafat ni, ayat-ayat dijaga dengan terpelihara sekali. Hadis-hadis diriwayatkan. Dan ulama membina usul. Usul ni bagaimana? Daripada Quran, daripada hadis. Kaedah istinbat ataupun kaedah ijtihad. Jadi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun,
Nabi tu dapat mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu, maknanya hak tak ada dalam Quran, hak tak ada dalam kitab. Tetapi bila telah diajarkan kepada kamu Quran dan kitab tu sendiri, yang mana itu merupakan usul, maka kamu dapat menghasilkan ilmu, dapat menghasilkan ijtihad. Dah. Ilmu laduni lah ni kira-kira. Sebab apa? Sebab seseorang tu dapat ilmu dah, bila mana dia telah belajar Quran, dapat belajar hadis, dan tazkiyah tu sendiri pengamalan. Tazkiyah, pengamalan. Sebab kalau kita kata puasa menyucikan jiwa kita, semaya menyucikan jiwa kita, maknanya beramal dengan kitab, beramal dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, itu adalah satu sarana, satu alat untuk kita membersihkan diri kita. Jadi bila kita beramal dengan apa yang kita tahu, Allah Ta'ala akan wariskan kepada kita ilmu yang mana kita tidak pernah tahu. Tapi hak tu dia tidak hadis, tapi selalu disebutkan sebagai hadis. Man amila bima alima awrasahullahu ilman la ya'lamu. Gitulah lebih kurang. Bila seseorang itu beramal dengan ilmu yang dia telah ketahui, maka Allah Ta'ala akan mewariskan kepadanya itu ilmu hak dia tak tahu. Syarat dia kena ngaji. Kalau dia tak ngaji, dia beramal tak jadi juga. Dia kena ngaji, beramal, barulah Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia. Ilmu laduni tu lah. Ilmu laduni. Jadi ilmu laduni ni dia berasaskan kepada pengamalan ilmu yang benar. Kalau ilmu sendiri tak benar, dia amal, macam mana nak kata ilmu laduni? Sebab laduni tu min Allah, min ladunna dari sisi kami tu Allah. Jadi nak dia kata dari sisi Allah Ta'ala, dia kena hak ni lah, ayatina wa yuzakikum, kena beramal, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, barulah dapat ilmu laduni. Jadi kamu, Allah Ta'ala ajar ataupun Nabi SAW ajarkan kepada kamu suatu ilmu yang tidak pernah kamu tahu. Yang ini selepas daripada wafat Nabi melalui ijtihad. Ijtihad itulah syarat dia kena menguasai Quran dan hadis. Dan kalau kita tengok ayat ni, kalau kita bandingkan antara doa Nabi Ibrahim tadi dengan ayat ni, dia ada sikit tu dari segi tertib susunan. Dah, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, sini dalam ayat 129 tu, yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi dalam doa Nabi Ibrahim, wa yuzakkihim tu jatuh pada tempat nombor 4. Sini jatuh pada tempat nombor 2. Dan kita telah sebut kemarin dah, wa yuzakkihim tu itu adalah matlamat lah. Penyucian jiwa tu adalah matlamat. Matlamat daripada Nabi baca kitab, Nabi membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, Nabi mengajarkan kitab, Nabi mengajarkan hikmah. Tujuan dia supaya kamu tazkiyah, suci jiwa, balik kepada Allah Ta'ala biqalbin salim. Itu maksud dia, balik dengan hati yang sejahtera. Sini ni tazkiyah duduk nombor 2. Apa? Antara hikmah yang disebutkan oleh ulama pada kita bahawa tazkiyah yang merupakan matlamat tu dia tidak tercapai dengan bertangguh. Dia mari seiring. Bila kita dengar ayat-ayat Allah Ta'ala, bila kita diajarkan ayat-ayat Allah Ta'ala, hasil tazkiyah tu ada selalu. Tidak kata kena cukup syarat satu demi satu tu baru tercapai tazkiyah dak. Jadi tazkiyah tu, penyucian jiwa tu, dia akan mari dengan satu ayat saja kita dengar. Dia tak nanti belah mana kita nak berubah. Orang kalau nak dapat hidayah, nak balik kepada Allah Ta'ala, dia dengan sepotong ayat je. Satu surah. Imam Syafi'i kata wal asri itu sudah cukup. Jadi kalau dia fikir, dia tadabbur satu surah ni padan dah dia nak hidup. Maknanya tazkiyah tu akan tercapai dengan segera, tidak kata nanti lambat. Sebab itulah dalam bab tazkiyah ni, setengah orang kata tasawuf tu dah, dia kena proses gini baru capai makam. Letih gitu, lambat. Sedangkan hak cara Nabi ni, hasil tazkiyah tu akan tercapai sebaik saja bila seorang tu niat belajar dengan ayat-ayat Allah Ta'ala,
dan dia pun berusaha beramal, yang ni mengikut kaedah tazkiyah, dia akan dapat menyucikan jiwa dia. Dia akan wusul ila Allah juga. Tak nanti latihan-latihan kena naik makam tu makam ni, dah kena dapat futuhat ke apa semua, tidak. Jadi sebab itulah kalau orang hak tak berapa pegang mana Quran ni, dia kata payah sebenarnya nak capai makam. Payahlah sebab tak ikut Quran. Kalau ikut Quran dengan hadis mudah. Lepas tu kata zikir Nabi berat apa semua, sedekah hasil tazkiyah tu akan diperolehi segera. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab tazkiyah diletakkan pada tempat yang kedua supaya belajar kita akan kitab. Bila kita belajar kitab, bila belajar hikmah tu, dia kena bersama dengan niat tazkiyah. Jangan belajar saja. Jangan hanya belajar nak jadi ustaz, guru, maulana ke apa, tidak. Nak dapat ijazah, tidak. Jadi tazkiyah tu hendaklah menjadi dorongan untuk kita belajar kitab, belajar hikmah. Tu dia ada sebab tertib ni dah bila kita tadabbur Quran, tertib apa yang Allah Taala sebut, sini lagu ni, situ lagu ni, beza. Bila tertib berbeza, maka ada poin-poin. Dan poin itulah kita kata sebagai nizam dalam kita beragama, nizam syariah. Kita hidup dalam beragama ni kena berpandukan kepada tertib yang Allah Taala telah sebut. Ada. Jadi dia bukan semata-mata tertib susunan Al-Quran yang begitu indah, tetapi dia ada tertib dalam kita beragama. Ada keutamaan, ada hikmah dia terselit di sebalik tu. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada umat wasata ni, ini sebagai janji dia, janji umat wasata. Jadi Allah Ta'ala telah beres dah lah, kira-kiranya berkenaan dengan kiblat ni. Jadi sekarang ni kamu umat wasata, umat muslimah, ni janji kamu. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Hak ni perjanjian kita dengan Allah. Jadi hak ni samalah perjanjian Allah Ta'ala ingatkan kepada Bani Israel. Dalam ayat yang ke-40. Ayat 40 itu perjanjian Allah Ta'ala dengan Bani Israel. Hak ni perjanjian Allah Ta'ala dengan kamu, sahabat umat wasata. Ingatlah aku, yang ni dengan cara kamu menunaikan perintah-perintah aku, azkurkum, aku ingat kepada kamu, maknanya aku akan menyempurnakan janji-janji aku untuk kamu. Maknanya janji untuk Allah Ta'ala memelihara sahabat umat Islam ni daripada musuh-musuh. Syarat dia, intansurullah yansurkum, kalau kamu tolong Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Jadi Allah Ta'ala kata kamu kena ingat pada aku, ingat dengan laksanakan perintah aku, maka aku akan menyempurnakan janji untuk kamu. Ini perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Washkuruli wala takfurun, hendaklah kamu bersyukur kepada aku dan janganlah kamu kufur. Dan bila kata perintah supaya ingat pada Allah Ta'ala, maka ini satu isyarat besar bahawa umat wasata ni dia tidak boleh ghaflah. Dia tidak boleh ghaflah. Maknanya dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dia sebagai syuhada ala nas. Jadi umat yang wasata, umat yang sederhana ni, umat yang adil, dia tidak boleh berada dalam keadaan ghaflah, lalai daripada matlamat asal. Matlamat asal untuk jadi syuhada, untuk menegakkan agama Allah Ta'ala di hadapan semua manusia. Tidak boleh ada ghaflah, yang mana ghaflah ni akan menyebabkan jenayah. Kufur nikmat dan seterusnya akan menyebabkan jenayah. Dia kena bersyukur kepada Allah Ta'ala supaya kita ni tidak tomok. Sebab nanti Allah SWT akan sebut kepada kita kefarduan yang telah ditetapkan ke atas umat baru ni, umat baru, umat wasata, umat muslimah ni gapo? Kena semaya, kena jaga nyawa, kena jaga harta, kena berjihad. Jadi kesemua hukum-hukum Allah Ta'ala, sehinggalah kepada hukum perkahwinan,
Dah, hukum kahwin ni banyak kita akan baca nanti. Jadi semua tu akan terlaksana bila mana ada zikrullah dan tidak ada ghaflah. Dia kena ada syukur pada Allah Ta'ala dan tidak ada sifat tamak. Bila ada sifat tamak menyebabkan manusia ni lupa akhirat. Lupa akhirat itulah menyebabkan manusia buat segala kezaliman. Dan penyakit itulah ia ada pada Bani Israel. Kalau kita baca dalam ayat 96 tu, daripada 94 sampai 96. Jadi syukur tu supaya kita ingat bahawa ni nikmat daripada Allah Ta'ala dan tidak sepatutnya kita melebihkan pencarian harta ni daripada tauhid, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian habislah situ perjanjian dan kira-kira habislah satu bahagian daripada umat wasata. Umat wasata, kelebihan umat wasata dan juga perjanjian. Kemudian bagi ayat berikut ni daripada ayat 153 sampai ayat 157, umat wasata ni akan diuji. Oleh kerana umat wasata ni dia ikut milah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah diuji, maka umat ni juga akan diuji. Dan kita ingat juga bahawa pengubahan kiblat ni dia berlaku 16 ataupun 17 bulan setelah Nabi berhijrah. Dan 2 bulan sebelum peperangan Badar. Peperangan Badar, Yaumul Furqan, yang menentukan hak dan batil, Jadi pertukaran kiblat 2 bulan sebelum peperangan Badar. Dan ayat di sini, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ini Allah Ta'ala nak memberi taklimat kepada orang beriman bagaimana dia akan menghadapi hari-hari mendatang. Sebab bila orang musyrikin Mekah tak setuju, orang kafir Quraisy tak setuju, orang Yahudi tak setuju, maka umat Islam akan diuji. Sebab ahli kitab ni selagi mereka tidak mahu beriman dengan Nabi SAW, maka selama itulah fa innama hum fi shiqaq. Mereka tu nak akan cari bala. Shiqaq tu perbalahan. Jadi perbalahan inilah yang akan menyebabkan berlaku peperangan jihad. Jadi sebelum Allah Ta'ala sebut tentang jihad, Allah Ta'ala kemah dulu. Itu kita sebut dah baru ni, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mencari pertolongan dengan sabar dan solat. Maknanya nak menghadapi jihad, nak menghadapi cabaran hari-hari mendatang, dan kamu ni sebagai umat yang akan diuji. Ujian ni hanya kamu dapat teguh dalam menghadapinya bila ada pertolongan dari Allah Ta'ala melalui sabar dan salat. Cuma di sini dia ada ya ayyuhallazina amanu. Hak dalam ayat ke 40 berapa dah tu, 46, 45 gitu dah, wasta'inu bis sabri was salah tu. Hak tu khitab untuk ahli kitab. Wasta'inu, hak ni ya ayyuhallazina amanu ista'inu. Hak ni khitab, mesej kepada umat wasata, umat muslimah. Maka sebab itulah dia ada ya ayyuhallazina amanu. Jadi kena cari pertolongan dengan sabar, keazaman. Keazaman yang kukuh. Menahan. Sabar ni lah tahan. Sabar ni kalau kita belajar dalam ilmu akhlak, dia kata sabar dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita tak suka ke, payah ke, penat ke, sabar melaksanakan. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan sabar dalam menerima takdir yang telah ditetapkan untuk kita. Kehilangan anak, kecurian harta, sabar berlaku. Dan semaya di sini bukan semata-mata semaya 5 waktu. Dia kena semaya tahajud, qiyamul lail, bahawa ada kekuatan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok bab semaya tahajud ni, dia tak adalah kita kena baca awal daripada surah Al-Muzammil. Kekuatan dakwah Nabi itu, kekuatan rohani, keteguhan untuk berjihad, berada dalam satu saf, dia kena dilengkapkan dengan semaya tahajud. Tidak boleh berpada dengan semaya fardu sahaja. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Makna ma'iyatullah khassah. Kebersamaan Allah Ta'ala dengan orang mukmin yang semaya dan sabar ni, maknanya ma'iyah khassah.
Allah Ta'ala bersama dengan memberi pertolongan, dengan memberi pembelaan untuk orang beriman. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu kata kepada orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala sebagai orang mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup. Kamu je tak sedar kehidupan mereka. Jadi kita sebut dah tadi, lepas daripada tahwil kiblat, dia akan ada peperangan Badar. Dia telah berlaku peperangan Badar. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, orang yang mati syahid itu jangan kamu kata mati. Jadi ayat ni sama ada turun selepas daripada peperangan Badar ke ataupun sebelum, tak tahulah. Cuma ini satu targhib untuk perang. Maknanya sekalipun kamu mati dalam medan peperangan, kamu tidak mati, kamu syahid, hidup di sisi Allah Ta'ala. Mana itu targhib untuk jihad. Sahabat jadi semangat nak berjihad. Sebab bukan mati biasa, mati yang hidup, harum nama. Jadi kita boleh nampak juga di sini, sabar yang paling penting, sabar untuk berkorban harta, berkorban nyawa. Jadi ini sebagai taklimat kepada orang beriman bahawa mereka akan bersedia untuk mengorbankan nyawa sampai mati syahid. Jadi ini targhib untuk mati syahid. Dan ini juga sebagai bisyarah, berita gembira kepada keluarga mati syahid. Keluarga mati syahid maknanya balu-balu dia, anak-anak dia yang jadi yatim tu tidak patut bersedih lah. Tak patut bersedih. Maknanya jangan bimbang. Kalau suami mati, itu kemuliaan. Kalau ayah mati, itu satu kemuliaan. Sebab apa? Mati di jalan Allah Ta'ala. Jadi ayat ni mengingatkan kepada kita supaya kena bersedia untuk berjihad. Perang bila tu tak tahulah kita ni. Tapi kena ada semangat jihad. Dia jihad ni kena kerajaan istihad jihad baru boleh kita jihad. Kalau tidak tak boleh. Dia jadi pemberontak. Nak angkat senjata ni kena tunggu arahan daripada kerajaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Demi sesungguhnya pasti kami akan uji kamu. Mana kamu ni akan diuji berkali-kali. Sebab kita ni makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala berada di bawah kanun ibtila, diuji. Asal kejadian kita pun diuji dah. Hanya satu daripada berjuta-juta benih tu, satu ya yang dapat masuk dalam telur. Uji situ lagi. Sebab itulah kehidupan kita ni hari-hari uji. Uji. Bukan lakonan. Setengah orang faham kehidupan ni hanyalah lakonan. Tidak, uji dia. Hak biasa dah. Biasa lagi mana? Bila baca, bila biasa lah. Ada dah ni soalan-soalan ni. Dah. Maknanya kehidupan kita ni uji. Seperti mana Allah Ta'ala menjanjikan hidayah untuk kita, dan hidayah tu itulah yang dapat membimbing kita dalam menghadapi ujian. Jadi Allah Ta'ala akan uji bisyai'in minal khauf. Ujian ni sikit je. Bisyai'in ni sebut sikit tu supaya orang mukmin ni tenang, tidak rasa berat. Kalau ayat ujian yang berat, patut semangat awal-awal lagi. Jadi Allah Ta'ala sebut bisyai'in itu nak menyatakan bahawa tidak berat mana ujian ni. Ujian dah betul mana? Minal khauf, ketakutan. Ketakutan ni, ketakutan mana mula-mula ni? Itu ketakutan ancaman musuh, serangan musuh. Sebab Nabi berada di Madinah dah. Kita kira lah 2 tahun yang pertama. Dah 2 tahun yang pertama. Tahun pertama tu duk main segar tak segar demam lagi kan. Sebab Madinah ni wabak. Negeri wabak. Orang musyrikin Mekah tu bila tahu Nabi pergi Madinah, tak lama. Tak kau wabak dah apa-apa tu. Kering. Jadi peringkat mula-mula tak sesuai tu. Sahabat-sahabat Muhajirin Nabi demam belaka. Dah. Jadi ambil masa jugalah nak pulih tu. Jadi
dalam keadaan kesihatan baru pulih dah. Benda yang paling ditakuti adalah serangan daripada musuh. Orang musyrikin Mekah bila-bila saja boleh mai serang. Orang Yahudi mana dia senang dengan orang-orang Islam. Bila-bila masa dia boleh serang, dan orang munafik tu boleh berkompolok dengan mereka. Maknanya ketakutan itu ada semua. Sebab itulah kita baca dalam hadis kan, kalau kata baca dalam kitabul jihad tu, bila ada satu macam mencemahkan tu dah, Nabi tu ada dah atas kuda. Wa inna lawajadnahu bahra. Nampak Nabi ni macam tenang, macam seolah-olah dia tu tenang seperti laut. Maknanya dalam keadaan sentiasa bersedia nak menghadapi jihad. Ketakutan musuh. Wal ju', kelaparan ni kemiskinan lah, krisis ekonomi, ancaman ekonomi. Bukan kata kelaparan dalam bentuk mikro ni, aku lapar, demo lapar, kawan lapar, demo lapar. Tidak, lapar global ni. Kalau ni panggil security food, jaminan makanan ni cukup kau tidak. Peringkat antarabangsa ni, bukan main peringkat domestik dalam rumah tangga saja. Tak, ni ramai kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Begitu juga kekurangan dari segi harta dan juga nyawa. Mana menyebabkan kematian, musibah macam-macam lah bentuk ni. Amwal tu maknanya kekurangan dari segi harta ni, kadang-kadang hasil tanaman tak subur, dah binatang mati, dah kecurian, ribut taufik, ikutlah merakumi belaka. Semua tu ujian Allah Ta'ala. Wa basyiris sabirin. Jadi orang-orang yang berjaya dalam ujian tadi, itulah orang yang sabar. Bila mereka sabar, maka berilah khabar gembira kepada mereka. Wa basyiris sabirin. Jadi sabar atas ujian tadi, mereka tetap teguh iman, maka sepatutnya kamu memberi khabar gembira kepada mereka itu. Orang yang sabar tadi lagu mana? Allah Ta'ala kata, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar tadi, alamat dia apa? Bila mana ditimpa musibah akan mereka itu, mereka kata dengan pasrah, dengan redha, inna lillah, kita ni hak Allah Ta'ala, dan pas nak agwana lagi, kita hak Allah Ta'ala, ikut dia lah. Nak mari ribut ke, taufik ke, kematian ke, itu milik dia. Wa inna ilaihi raji'un, sunya kita akan balik pada dia juga. Maknanya kalau tak mati atas kati, mati dalam peperangan. Tak. Kalau tak mati sini, mati lain. Tak. Kalau tak kena nyakit ni, kena nyakit lain. Ada berlaku. Sebab apa? Sebab kita ni jenis bakar mati. Pasti mati. Jadi mereka tahu bahawa kita ni, kita tahu bahawa kita ni milik Allah Ta'ala. Bila bagi pinjam ni kan, milik Allah Ta'ala, mana kita dapat pinjaman. Bila bagi pinjam, kena hantar balik pada Allah Ta'ala. Maknanya kita hantar diri kita, kita balik pada Allah Ta'ala. Jadi ini kata-kata ni lah, mana kita kata kata-kata keramat lah, kata-kata orang sabar. Kata-kata orang sabar bila mana musibah menimpa mereka. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ya, dikatakan berita gembira tadi lagu mana? Mereka itulah, ke atas mereka itu ada salawat. Salawat ni inayah. Inayah, perhatian daripada Allah Ta'ala. Perhatian dari Allah Ta'ala dan juga rahmat. Di sini salawat tu dalam bentuk jamak. Maknanya perhatian daripada Allah Ta'ala tu ada semua. Maknanya kita jangan bimbang. Walaupun musibah tu menimpa kita, ada rahmat dari Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dengan musibah ni lah kita boleh pahala. Kalau kita sabar. Kita demam ke? Sayang kita demam, kita kata tahur, insya-Allah. InsyaAllah suci.
Mana suci daripada dosa-dosa. Mana Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa melalui musibah tadi, melalui ujian tadi. Jadi salawatun tu, kalau kita kata perhatian, macam mana dalam bentuk jamak ada perhatian Allah Ta'ala, perhatian demi perhatian. Jadi bila kita diuji, kita sabar, mari perhatian daripada Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala akan gerakkan orang lain untuk tolong kita. Ditipu musibah, maka pakak-pakaklah simpati Allah sikit-sikit seorang. Mana Allah Ta'ala menggerakkan. Maknanya Allah Ta'ala yang rahmat tadi, dia akan cetuskan dalam hati orang-orang beriman lain sikap rahmat, pakak tolong. Dia dah kata, ini kena takdir demo, terima lah. Kalau pakak sipil lagu tu, penat kita. Dah pakak tu, nak orang nak takdir demo. Kita tak boleh nak ubah takdir. Memanglah, tapi kita boleh tolong dia, menguraikan beban dia. Jadi salawat tu banyak benda yang kita dapat tolong orang yang ditipu musibah tadi. Yang kedua, mereka mendapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi mereka ni yang ketiga. Salawat pertama, rahmat yang kedua, wa ulaika humul muhtadun tu isyarat bahawa mereka mendapat hidayah. Mereka mendapat hidayah ni, mereka dapat teguh dalam iman. Mereka dapat puji Allah Ta'ala juga, ingat pada Allah Ta'ala juga, walaupun musibah tu menimpa dia. Mereka tahu bahawa ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Itu ujian yang akan menimpa kepada orang beriman bila mana mereka tu telah diuji sebelum daripada ni serangan pemikiran tentang penukaran kiblat. Jadi hal ini sahabat akan menghadapi serangan dalam bentuk jihad, peperangan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat 158 ni hukum-hukum haji, itu sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi perbincangan tentang kiblat ni, kita baca waktu perbincangan tentang kiblat ni, dia berlanjutan kepada perbincangan tentang Bukit Safa dan Marwah. Maknanya tak sudah lagi rupanya sebenarnya di ayah serangan pemikiran ahli kitab terhadap orang Islam, yang mana mereka ni nak meracuni pemikiran orang Islam. Jadi hal ini seolah-olah izalatus syubhat, nak jawab syubhat, nak jawab keraguan yang ditituskan oleh ahli kitab. Kata mereka apa? Ahli kitab kata di Bukit Safa dan Marwah ni dia ada berhala. Di Bukit Safa ada berhala nama Isaf, di Bukit Marwah ada berhala nama Nailah. Ada batu. Kalau mengikut riwayat, dia kata mereka dua ni dia pakak buat kerja jahat dalam Kaabah. Lepas tu Allah Ta'ala tukar jadi batu. Jadi duduk luar. Jadi duduk luar tu orang jadi takut lah. Orang jadi takut. Maknanya jangan tebing, jangan berani cuba nak buat kerja-kerja jahat di tempat yang suci ni. Ni hukumnya dia. Wallahu a'lam lah riwayatnya, hamba tak ada cek. Cuma lagu tu lah saya ingat-ingatnya. Dalam sahih tak pasti. Jadi penyembah berhala dia bermula sinilah. Dia sebenarnya patung ni dia ada luar Kaabah, mengingatkan pada manusia jangan buat kerja jahat, tidak dia akan jadi batu, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana lama-lama tu orang jadi puja, tiba-tiba jadi wali, jadi wali. Jadi eret orang ni tak satu di Bukit Safa, satu lagi di Bukit Marwah. Jadi lepas pada tu orang jadi puja. Maknanya kalau ada hajat gapo, doa di hadapan berhala yang ada di Bukit Safa, berhala di Bukit Marwah. Jadi bertukar kepada pemujaan berhala. Jadi kata ahli kitab, dia kata kepada orang beriman, popok kamu hak sa'i antara Safa dan Marwah tu sebenarnya mereka telah syirik pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Situ ada berhala, situ ada berhala. Jadi Allah SWT nak beritahu kepada Nabi,
Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah itu adalah sebahagian daripada syiar Allah. Mana tidak ada kena-mengena dengan penyembahan berhala. Tak ada. Kalau adanya, itu adalah penyelewengan yang telah dibuat oleh musyrikin Mekah. Jadi kamu ni tu pes kaki juga. Maknanya kamu telah ubah sejarah tentang Safa Marwah dengan kamu kata Safa Marwah ni adalah tempat penyembahan berhala. Orang musyrikin jadikan tempat tu sebagai penyembahan berhala. Dan kamu pula kata, patulah tempat dia. So, kamu bila sa'i, maknanya kamu telah buat benda syirik. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu, ibadat sa'i Safa dan Marwah itu adalah ketetapan Allah Ta'ala, syiar Allah. Bila kata syiar Allah ni, mana simbol, satu simbol lambang untuk meninggikan kalimah Allah. Sebab bila kita tawaf sa'i dah, kita tak putus kata labbaik Allahumma labbaik. Kita sebut nama Allah. Tak ada lafaz-lafaz syirik. Maknanya kita gerak, kita jalan tu dalam keadaan berdoa, tadarruk, tunduk kepada Allah Ta'ala, mengagungkan nama Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami sedia untuk menyambut seruan Engkau berkali-kali. Akan mari semua, akan buat semua segala perintah-perintah. Labbaik Allah, labbaik. Jadi tak timbul soal syirik. Syirik. Jadi Safa dan Marwah itu juga adalah syiar Allah Ta'ala, seperti mana Baitullah syiar agama Allah Ta'ala. Dan ni nak dipesokan oleh Yahudi, nak menyesatkan orang Islam. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Oleh kerana Safa dan Marwah ini adalah simbol kepada tauhid, agama tauhid, menyebut nama Allah. Maka sesiapa yang haji di Baitullah ataupun buat umrah, maka tidak dikira sebagai kesalahan kalau dia tawaf di situ. Tidak dikira sebagai bersalah. Maknanya apa? Walaupun di situ pernah ada berhala, di Bukit Safa pernah ada berhala, di Marwah itu pernah ada berhala, dan kamu nak pergi sa'i di situ, tak jadi kesalahan, tak jadi syirik. Sebab apa? Sebab kamu tidak kosak kepada perbuatan syirik, tapi kamu meninggikan syiar Allah Ta'ala. Seperti mana tawaf di Baitullah, sebelum Fatah Mekah tu ada 360 berhala. Bila Nabi peraca belaka, tak adalah berhala. Jadi hak tinggalnya Kaabah. Maka tak timbul soal Nabi keliling Kaabah berhala, tidak. Jadi begitu juga Bukit Safa dan Marwah ni, bila tawaf boleh alik 7 kali di situ, itu dikira sebagai menegakkan syiar Allah Ta'ala. Tidak dikira salah, maknanya kamu tidak jadi syirik. Sebab apa? Sebab tertanam dalam diri kamu akidah tauhid, wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu tu Allah, bukan Baitullah, bukan Kaabah, bukan Bukit Safa, bukan Bukit Marwah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesiapa yang sukarela buat benda-benda baik kerana Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan membalas pahala, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui keikhlasan kamu. Maknanya Allah Ta'ala syakir ni, walaupun kamu buat tak belah mana, walaupun kamu haji sekali sahaja seumur hidup, tapi Allah Ta'ala membalas untuk kamu dengan sempurna. Syakir bagi Allah Ta'ala ni, mana dia balasan untuk hamba, walaupun hamba tu beramal tidak banyak mana, dalam keadaan kekurangan, tapi balasan Allah Ta'ala sempurna. Alim, Allah Ta'ala Maha mengetahui hati kamu tu. Hati kamu tu kosak Allah ke kosak berhala, Allah Ta'ala tahu. Kamu kosak dunia ke, kamu kosak puji orang ke, ataupun kamu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu serangan ahli kitab terhadap ibadat sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian kalau kata sa'i ni sebagai syiar agama Allah Ta'ala, jadi dalam bab syiar ni Allah Ta'ala ia menetapkan syiar sendiri, bukan mana-mana manusia. Jadi di antara syiar Allah Ta'ala ni Baitullah, semua amalan-amalan haji, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, semua tu syiar.
Jadi dia tak timbul Syiah kubah ke nara ke capa ke apa, tak ada. Jadi Syiah tu ketetapan Allah, bukan ketetapan yang dibuat oleh manusia. Lepas tu dari segi asal-usul sa'i ni, ini adalah perbuatan sa'i itu sebenarnya mengingatkan kita kepada pengorbanan keluarga Ibrahim, Hajar dan Ismail itu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala panggil apa ni, takhlid, mengekalkan kita buat tu sebagai mengingatkan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh keluarga Nabi Ibrahim itu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan dan hidayah, setelah mana kami telah jelaskan kepada manusia dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu Allah Ta'ala laknat, dan hak mana laknat akan laknat juga dia. Maknanya semua makhluk akan laknat. Hak ini Allah Ta'ala nak beritahu bahawa kerasulan Nabi SAW itu ada dalam kitab. Orang Yahudi susu kiblat asal, orang Yahudi susu. Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad mereka sembunyikan. Kaabah, Baitullah, kiblat pun mereka sembunyikan. Dan bila sebelum pada ni Safa dan Marwah tu, ada satu lagi benda yang disembunyikan oleh ahli kitab. Gapo? Iaitu siapakah anak Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim sembelih? Iaitu hak sebenarnya Nabi Ismail. Sebab apa? Sebab Marwah itulah tepat dia. Orang ahli kitab dia tukar kepada Moro ataupun apa dah kita sebut apa ni, Moro Meria apa adalah disebut. Marwah tu dia baca lagu lain. Marwah kita baca, dia baca Moro. Jadi dia kata Moro ni satu bukit yang ada sekitar Palestin. Jadi dia kata kalau Palestin Ishak. Sedangkan bila Allah Ta'ala sebut di sini bukit Marwah, maknanya Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Sebab Safa Marwah itulah tempat ulil-alik Hajar dengan Ismail untuk cari air. Itu hak mereka sembunyikan juga. 3 perkara yang mereka sembunyikan. Jadi laknat Allah Ta'ala kepada ahli kitab. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Peluang untuk ahli kitab ni ada lagi. Asalkan mereka ni bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat wa aslahu, dia kena baiki, ubah, betul balik. Sejarah dia kena betul. Wa aslahu kena baiki. Fakta sejarah itulah sahaja kena betul. Kena waktu biar buku edisi baru. Wa bayyanu, dia kena jelaskan kebenaran yang sebenar, bahawa hak dulu bohong. Fa ulaika atubu alaihim, barulah orang tu aku terima taubat dia. Kalau tak cukup 3 ni tidak dikira taubat. Wa ana tawwabur rahim, tak apa, aku terima taubat, aku maha rahmat untuk manusia. Allah Ta'ala memberi amaran di sini ayat 161 menyembunyikan fakta sebenarnya sebab kepada kufur. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Jadi ayat sebelum pada ni orang tu apa dah menyembunyikan kebenaran menyebabkan dapat laknat. Jadi bila sembunyikan kebenaran makna dia kufur. Kufur membawa pada kufur nikmat, menyebabkan orang lain kufur juga. Maka mereka itu mati dalam keadaan mati kafir. Sebab apa? Sebab dosanya tidak menjelaskan dengan sebenar-benarnya fakta yang ada dalam Alkitab. Jadi Allah Ta'ala laknat ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Tidak kecuali semua laknat. Khalidina fiha, kekal dalam laknat tadi. La yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Dan tidak diringankan daripada mereka itu azab, dan mereka itu tidak diperendahkan, diberi perhatian, tidak dipedulikan. Mana walaupun duduk dalam neraka tu meraung menangis dah, minta diberi belah kasihan, Allah Ta'ala tidak peduli. Itulah.
beberapa ayat pada petang ni. Dan akan datang ayat 163 ni, Allah Ta'ala balik semula kepada perkara tauhid supaya kita jelas menghadap Kaabah ke uli-alik Safa dan Marwah, hak pentingnya tauhid kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah mari ayat wa ilahukum ilahun wahid, bukan Kaabah, bukan Safa Marwah, itu Tuhan kamu. Setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT, dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.